Lagi contoh ayat-ayat mudah untuk memantapkan kefahaman anda. Ayat kelima, he has a bicycle, ditambah dengan noun selepas verb ulung. Ayat keenam, we have eaten, ditambah past participle. Ayat ketujuh, it does migrate, ditambah dengan main verb. Dan ayat ke-8, I shall buy it, verb modal ditambah dengan main verb. Semua ayat-ayat ini hanya memberi penyataan fakta, bukan menceritakan sesuatu peristiwa. Ayat-ayat the simple sentence ini dibentuk dengan gabungan pronoun selaku subjek dan verb, dan ditambah lagi dengan noun lain atau past participle atau dengan main verb yang akan membentuk predikat bagi ayat berkenaan. Sebagai contoh, ayat kelima, he has a bicycle, gabungan verb to have tambah dengan noun has a bicycle, ialah predikatnya. Ayat ke-6, we have eaten, adalah gabungan verb to have dengan past participle, have eaten, ialah predikat bagi ayat tersebut. Ayat ke-7, it does migrate, gabungan verb to do dengan main verb, does migrate. Ayat ke-8, I shall buy it, adalah gabungan verb modal bersama main verb dan ditambah lagi dengan objek pronoun, ialah predikat dalam ayat tersebut. Apabila anda memiliki sebilangan noun, pronoun, adjective, adverbs, main verb, present participle atau past participle, maka membina ayat tidaklah menjadi susah. Anda hanya perlu aturkan perkataan-perkataan itu sesuai dengan hukum grammar yang betul. Sebaliknya, jika seorang pelajar itu terkebil-kebil tidak menentu untuk membina sepotong ayat, itu tandanya dia tidak memiliki perbendaharaan perkataan yang baik atau tidak memiliki perkataan BI langsung. Justru, betapa pentingnya anda mempelajari mata pelajaran komponen BI untuk mengatasinya. Lihat contoh ayat-ayat mudah ini pula. Ayat-ayat ini menggabungkan noun dengan action verb. Yang pertama, Amir flies. Ayat kedua, a boy plays. Ayat ketiga, a girl writes. Ayat keempat, a cat sleeps. Ayat kelima, the boys play. Ayat keenam, the ladies visit. Ayat ketujuh, the children eat. Ayat ke-8, the birds migrate. Semua ayat-ayat ini ditulis dengan betul kerana memiliki kedua-dua komponen, iaitu noun dan verb. Ayat-ayat ini dipanggil ayat mudah. Walaupun ayat-ayat ini semuanya betul dari segi grammar, tetapi ia tidak lengkap dan tergantung. Dalam kata lain, ayat-ayat ini tidak mengandungi predikat. Jika ayat tidak mengandungi predikat, ayat tersebut tidak jelas dan tidak menentu. Perhatikan verb yang digunakan dalam semua ayat-ayat ini. Ia menepati peraturan subject-verb agreement, iaitu singular subject menggunakan singular verb, manakala plural subject menggunakan main verb. Lihat contoh ayat mudah ini pula. Ayat-ayat ini menggunakan noun dengan action verb. Ayat pertama, Amir flies a jumbo jet.
Ayat kedua, a boy plays football. Ayat ketiga, a girl writes a poem. Ayat keempat, a cat sleeps on a couch. Semua ayat-ayat ini ditulis dengan menambahkan noun lain selepas verb ulung untuk membuat predikat bagi memberi gambaran yang lebih jelas. Lihat contoh ayat tambahan ini pula yang menggabungkan plural noun dengan main verb. Ayat kelima, the boys play badminton. Ayat keenam, the ladies visit a shopping mall. Ayat ketujuh, the children eat noodles. Ayat ke-8, the birds migrate south. Semua ayat ini ditulis dengan menambahkan noun lain selepas verb ulung untuk membina predikat agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas. Sebagai peringatan, anda hanya perlu dua komponen sahaja untuk membina ayat, noun dan verb. Noun dan verb sudah memadai untuk membina ayat ringkas. Tak susah pun kan? Dalam keadaan ini, anda tidak akan gagal dalam kertas peperiksaan BI. Adakah ini mencukupi? Jika anda mahukan A dalam mata pelajaran BI, anda wajar tulis ayat yang mengandungi predikat. Ayat mudah hanya perlukan satu subjek dan satu predikat sahaja. Untuk itu, anda wajar perkayakan diri anda dengan menguasai komponen-komponen BI lain agar ayat menjadi lebih menarik dan mudah difahami. Ulangi pelajaran komponen BI selama 5 minit setiap hari. Anda pasti akan maju jauh ke hadapan nanti.